Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّاً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمّاً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Macam kuliah pula aku dalam kereta ni. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, hari ni hari Sabtu Hari ni adalah hari Sabtu. Bila kita kata
Bila kita sebut hari ni hari Sabtu, maka bermacamlah agenda-agendanya. Maka bermacamlah orang kata orang kata dia punya program-program yang telah diaturkannya. Dan bermacam jugalah dia punya open house-nya. Open house, mudah-mudahan apa juga yang kita lakukan mendapat keredaan, keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang paling penting sekali. Nak buat apa tak kisah, yang penting kita dapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang teramat penting sekali sebenarnya dalam kehidupan kita. Sebab hidup sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan satu kehidupan yang mana ia tertakluk dengan syarat-syarat sebagai seorang hamba. Dia tertakluk syarat-syarat sah sebagai seorang hamba. Dia tertakluk dengan berbagai karenah fitrah seorang hamba. Okay. Buat rakan-rakan yang berada dalam talian ketika ini, buat rakan-rakan yang berada dalam talian ketika ini, pagi ni saya sekadar ingin berkongsi tentang satu perkara yang mana ada orang dia tak sanggup, ada orang dia tidak dapat menerima ujian, ada orang dia tak boleh nak redha, dia tak boleh nak redha dengan ujian yang sedang dihadapinya. Ada orang dapat ujian dia senyum, ada orang dapat ujian dia terseksa. Sesungguhnya ujian ini apabila kita anggap sebagai musibah ataupun kita anggap sebagai satu titik tolak yang mengatakan kemurkaan Allah, dia kata Allah murka dekat aku sebab tu aku dapat ujian, maka positif dalam diri dia hilang. Positive thinking, pemikiran yang baik dalam diri dia hilang. Memanglah kita tidak menafikan ujian itu satu musibah, tetapi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ni kehidupan kita penuh dengan amal ibadah, maka kita kena beranggapan setiap musibah itu ada hikmah tersembunyi yang memberikan hadiah, yang mana hadiah itu akan sampai kepada kita. Apa dia hadiahnya? Hadiah paling terpenting, hadiah yang sentiasa menjadi idaman kita semua. Apa dia? Itu sabar. Bila kita kata hadiah yang menjadi idaman kita semua, siapa tak nak sabar? Semua orang nak akan sabar, tapi tak semua orang dapat menghayati intipati sabar tersebut. Termasuklah yang sedang bercakap ini. Okay. Sabar ini tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, merupakan satu elemen. Sabar ni merupakan satu elemen yang orang kata tinggi dia punya sifatnya. Sabar ni merupakan satu elemen orang kata dia punya tinggi, dia punya sifat tu sehinggakan seseorang yang ada dengan dia sabar, maka dia sukar untuk berfikiran negatif. Sebab tu saya kalau jumpa kawan-kawan yang ditimpa musibah, tak kiralah apa jua musibah sekalipun, baik daripada para guru, alim ulama, bila bertemu sahabat-sahabat saya sendiri, bila bertemu rakan-rakan yang ditimpa musibah, saya akan memulakan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya akan mulakan doa itu terdahulu, doa itu, dan kemudian saya akan salam dengan dia. Saya akan cakap semoga Allah kurniakan kekuatan, semoga Allah campakkan kesabaran dalam kita, dalam diri lah. So bila kita doa sebegitu, maka dari secara tidak langsung doa itu akan diaminkan olehnya, dan secara tidak langsung juga dia akan dapat sabar tersebut. Maka bila tibanya sabar dalam diri kita, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, tak lain dan tak bukan sesungguhnya bila kita dapat sabar tersebut, tak lain tak bukan, maka kehidupan kita sebenarnya akan lebih teratur, lebih aman.
Tapi bagaimana kita hendak mendidik sabar itu sendiri? Bagaimana kita hendak mendidik sabar itu tersendiri? Ini nak didik sabar ni kita memerlukan ilmu. Nak didik sabar ni kita memerlukan didikan. Didikan bagaimana? Ya, setiap perkara yang datang, mestinya setiap perkara yang datang dalam diri kita, setiap perkara yang masuk ke dalam jiwa kita, ataupun ujian-ujian yang datang di jiwa kita, ingat tak dalam satu kalimah, innallaha ma'as sabirin. Itu ayat Al-Quran. Sesungguhnya aku bersama orang yang sabar. Maksudnya Allah bersama kita. So bila kita sabar, Allah akan dekat dengan kita. Bila kita sabar, Allah akan sentiasa duduk dengan kita. Maka adakah kita hendak menafikan ayat Quran tersebut? Tentunya tidak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya tidak. Maka Allah kata Allah bersama orang yang sabar, yang menghadapi ujian, yang memberikan ujian keimanan. Bukan sabar kepada orang yang memang dia melanggar satu nama enactment, ataupun melanggar satu perkara yang memberikan kerosakan pada agama, maka itu kita tidak boleh sabar. Sabar ini apabila ia memberi manfaat, bukan berikan kerosakan, maka kita kena sabar. Itu dia tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Tapi bagaimana kita nak didik sabar, tuan-tuan? Sukarnya, sukar tak sukar? Ya, sukar. Kita tak nafikan kesukaran dalam mendidik sabar, tapi sesungguhnya ianya boleh dididik. Ianya boleh dididik. So, bagaimana kita nak mulakan? Mulakanlah dengan pengajian. Mulakan dengan solat, jaga solat 5 waktu, istighfar banyak-banyak, maka kita akan sentiasa mendapat kesabaran. Ramai yang tertanya-tanya dengan satu posting saya, tak selesai semalam kot posting saya tu, yang berkaitan dengan pasangan suami isteri yang nak bercerai. Dia kata kenapa Ustaz kenapa Ustaz tidak menyokong penceraian? Okey, kenapa saya tidak menyokong penceraian? Sesungguhnya penceraian itu adalah seperti yang telah termaktub dalam hukum. Betul, kita tak menafikan. Cuma kita kalau boleh, kita sedaya upaya, saya sendiri secara peribadinya, saya secara sedaya upaya akan cuba memurnikan perhubungan tersebut. Kita tak nak mengeruhkan lagi keadaan. Kita nak mengeruhkan. Apabila ketua keluarga mengatakan saya sayangkan isteri saya sayangkan keluarga saya, maka kita didik ketua keluarga itu agar dia bertaubat, agar dia berubah ke arah kebaikan. Bukan kita menyokong isterinya untuk penceraian. Sesungguhnya saya tanya balik isteri dia, apa yang menyebabkan puan rasa untuk bercerai? Dia kata dia dah tak tahan dengan suami dia, yang mana suami dia membuat perkara keburukan, membuat perkara yang dikatakan maksiat itu berkali-kali. Saya kata okey, sekiranya bercerai, adakah puan terus bercerai ataupun puan kembali kepada suami puan? Dia kata setelah dia berubah, saya akan kembali pada suami saya. Jadi buat apa bercerai? Sekiranya berubah, saya akan kembali kepada suami saya. Buat apa bercerai? Dia kata sebab saya ada anak-anak, saya ada 2 orang anak bersama suami saya. Maka di situ kita jangan sokong penceraian tersebut, tetapi kita memurnikan perhubungan rumah tangga itu. Itu yang saya pegang. Melainkan kalau bercerai, dia bercerai terus. Kalau dia bercerai dan bercerai terus, tak ada nak merujuk, maka kita okeylah, fine. Kalau nak bercerai kita file, kita filekan lah. Tapi kalau dia kata nanti kalau suami saya dah berubah, saya nak rujuk balik. So di manakah keadaan suami dia nak berubah itu sekiranya tak ada persokongan? Setiap orang nak berubah ini memerlukan sokongan. Tapi kalau dia, macam mana dia nak berubah tanpa sokongan? Kita kena sokong. Kita sebagai seseorang yang dirujuk, ataupun seorang yang menjadi rujukan, perlu menjadi sebagai penyokong. Jadi kita kena sokong. Dia kata dia nak berubah, okay, fine, berubah, jom kita sokong dia berubah. Janganlah kita mengapi-apikan keadaan tersebut. Janganlah kita mengapi-apikan keadaan tersebut. Bila dia kata nak berubah, kita sokong dia berubah. Itulah dia yang dinamakan memurnikan hubungan rumah tangga tersebut. Kita juga tidak menafikan akan penceraian itu, tapi jika solusi daripada penceraian itu, dia akan merujuk balik. Buat apa kita bercerai? Buat apa nak susah-susah? Buat apa kita nak bersusah payah? Kita nak
Orang cakap apa nak buat, nak jadikan satu fail bercerai, rujuk balik, lepas tu nak kena ini balik, buat apa? Buat apa? Nak turun naik mahkamah. Lebih baik kita memurnikan rumah tangga tersebut. Itulah dikatakan ujian. Itulah yang dikatakan ujian. Dan itu bukan musibah bagi saya. Itu ujian untuk pendidikan, untuk mendidik supaya seorang ayah ketua keluarga ini bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak, ibu dan anak-anak. So dia kena bertanggungjawab. Memanglah isteri kata suami saya dah banyak kali ustaz buat maksiat. Okey, dia nak berubah tak? Dia nak berubah. Perlukan sokongan. Manusia ni tidak boleh berubah secara sendirian. Suami dia berkata, ustaz, macam mana saya nak dapatkan ilmu agama? Saya kata, paling mudah dapat ilmu agama, datanglah ke masjid. Solat di masjid. Jadi mesti ada sebab kenapa Allah campakkan ujian. Kenapa? Dia kata, ustaz, saya dah umur 40 baru dapat ujian ni. Kenapa ustaz? Mesti ada sebab kenapa Allah mencampakkan ujian tersebut pada umur yang kita tak masuk akal. 40 dapat ujian ni, 40 gini. Jadi mesti ada sebab. Semestinya ada sebab musabab dia yang menjadikan perkara tersebut. So jangan beranggapan negatif terhadap perkara tersebut. Kena positifkan setiap perkara agar perubahan itu berlaku dan hubungan itu semakin murni. Itu yang kita mahukan. Perhubungan yang murni yang kita mahukan. Tak ada orang yang nak hubungan ini jadi semakin kusut. Tak ada. Semua nak pemurnian. So kita bantu. Kita kata okey, yang pertama sekali, jaga solat 5 waktu. Semalam saya ada masuk satu R&R dan saya dapat satu petikan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Tadi dia beritahu dalam tu, umat Islam di Malaysia secara umum dan di Selangor secara khusus, dia kata apa dalam ayat tu? Dia kata umat Islam perlulah, wajiblah dan sewajibnya dia kena tahu waktu solat. Dia kata itu. Dia kena tahu waktu solat agar dia dapat menunaikan solat dalam waktu solat dan bukan di akhir waktu dan bukan di luar waktu. Tu dia. Seronok saya baca tu. Dia kata gitu, umat Islam di Malaysia secara umumnya dan di Selangor secara khususnya, dia kata perlulah tahu waktu solat agar dia dapat solat di awal waktu dan di dalam waktu, bukan solat di akhir waktu ataupun di luar waktu. Masya Allah. Peringatan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. So kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman dengan Qul huwallahu ahad, Tuhan yang satu, sudah semestinya dan sudah sepastinya kita kenalah tunaikan 5 waktu sehari semalam itu dalam waktunya, bukan di luar waktu. So bila kata dalam waktu, macam mana? Yes, buat dalam waktu. Dalam waktu, bukan di luar waktu. Maka di situlah akan menjadikan tali kekuatan, tali perhubungan, tali kekukuhnya perhubungan suami isteri kita. Sebab saya selalu akan sebut. Saya kata apa? Saya kata suami ni, seorang lelaki ni sebelum berkahwin, dia dah ada satu perkara yang menjadi kewajipan dia, iaitu ibu dia, keluarga dia, taat pada ibu, taat pada ayah. Seorang lelaki sebelum berkahwin. Yang kedua, dia kena taat pada waktu solat, ibu dan ayah dan juga waktu solat. Mana dua perkara utama sudah menjadi ketaatan dia, sudah menjadi kewajipan dia untuk dia patuh sebelum berkahwin. Dan selepas berkahwin, dia tambah satu lagi 3. Dia kena menjaga hati isteri dia. So 3 perkara utama dia kena lakukan. Mentaati ibu ni, ayah ni, selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak, dia wajib taat. Selagi tidak bercanggah, dia wajib taat. So lepas tu baru solat 5 waktu. Dan kemudian sekarang ni isteri dia. Di situlah kukuhnya. Tali yang kukuh akan sentiasa kukuh bila dia menjaga solat 5 waktu sehari semalam, insya-Allah. Dan ditambahkan pula dengan galakan solat sunat.
dia tambah. Bila cukup 5 waktu saya semalam, tambah pula dengan galakan solat sunat. Bila kita kata galakan solat sunat ni, janganlah kita bila dia sembahyang sunat, janganlah kita Allah baru nak sembahyang sunat ke, janganlah kita perli dia. Galakan solat sunat ni akan menjadikan tampalan kepada sembahyang fardu. Kadang-kadang kita ni kan manusia, kadang-kadang ada je tersasulnya, kadang-kadang ada je tertinggal sedikit lah beberapa rukun, tapi tidak menjadi batalnya solat, tetapi dia macam jadi koyak sikit lah ibadat tu. Bila kita kata koyak sahaja ibadat, maka tampalkan dengan solat sunat. Bila kita tampalkan solat sunat secara tidak langsungnya, dua perkara, solat fardu dan solat sunat, bila kita buat sentiasa, insya-Allah jiwa rohani kita, hati kita akan menjadi semakin bersih, semakin bersih. Dan dia kata, Ustaz, kenapa hati saya tetap juga kotor sedangkan saya sudah bersedekah? Yes, bersedekah sememangnya menyucikan hati, bersedekah sememangnya membersihkan diri, tetapi bersedekah sememangnya seikhlas hati. Betul, tak nafikan. Tapi kalau kita bersedekah seikhlas hati, saya nak beritahulah, seikhlas hati kan, saya nak tanya awak, RM1 ni dapat beli apa? Air RM2 sini, air RM2 ke RM3. So, di manakah seikhlas hati kita jika RM1 yang kita berikan itu tidak dapat dimanfaatkan? Tidak dapat dimanfaatkan. Sekurang-kurangnya RM2. So, dapatlah manfaat di situ. Itu maksud seikhlas hati. Maknanya sesuatu perkara yang kita berikan itu ada manfaat secara umum dan khususnya, barulah ianya dinamakan seikhlas hati. Ni kalau bagi tapi tak ada manfaat, macam mana koma? Alai koma. Okey, insya-Allah itu dia. So, bila kita kata sedekah, dah buat sedekah semua. Saya dah buat sedekah, Ustaz. Sedekah dapat, zakat fitrah dapat, tetapi tertinggalnya zakat pendapatan. Maka di situ tetap juga ada ibadat kita yang lompong apabila tertinggalnya zakat pendapatan. So, jangan nak dapatkan kesempurnaan ibadah, tunaikan juga kesempurnaan agama. So, dah buat zakat fitrah, buat jugalah zakat pendapatan agar Allah merahmati kita. Tu dia kamu. Okey? Oh yo, lambat tu. Mungkin bateri nak habis ni. So, bila dah tengah zakat pendapatan ni, janganlah kita tinggal pula. Okey? Oh ya, tak ya juga, Ustaz. Saya ni dah lah kerja dah lama, dah bertahun, tapi tak pernah ada orang mendedahkan zakat pendapatan. Munasabah kamu. Takkanlah tak ada orang datang pejabat kamu bawa hantar barang zakat semua. Janganlah pelik gitu. Kalau tak ada yang mendedahkan zakat pendapatan, boleh terus tekan link WhatsApp, link Facebook saya ataupun link WhatsApp saya. Okey, marilah kita bersama menunaikan zakat bersama Darussyifa Negeri Sembilan. Kita ada link tu. Sesungguhnya kami Darussyifa Negeri Sembilan, kempen sikit lah, minta maaf kempen sikit. Sesungguhnya kami di Darussyifa Negeri Sembilan dalam proses pembelian bangunan untuk kegunaan kuliah-kuliah perubatan, kuliah-kuliah agama, Koperasi Darussyifa Negeri Sembilan dan juga pusat rawatan di Negeri Sembilan, yang mana ia memberikan khidmat rawatan percuma kepada seluruh penduduk di Negeri Sembilan secara khususnya. So, kepada yang berhajat, bolehlah. Okey, yang rasa nak bayar zakat dengan Darussyifa Negeri Sembilan, bolehlah tekan je Facebook saya akan terangkan bagaimana cara-cara pembayarannya. Insya-Allah, mudah-mudahan secara tidak langsung ia akan membantu kami di Darussyifa Negeri Sembilan untuk terus memberikan khidmat kepada masyarakat. Okey, itu dia tentang zakat pendapatan. So, apabila perkara-perkara ini, senarai-senarai list yang saya dah berikan, insya-Allah dapat ditarik yang dinamakan sebagai musibah. Musibah itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab apa? Asbab amal kebaikan yang kita lakukan yang memberikan berjuta manfaat. Berjuta manfaat. Maka dekat situ akan ditariklah yang dia punya apa tu? Dia punya musibah tu. Allah akan tarik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit musibah tersebut. So janganlah kita melengah-lengahkan dalam berbuat kebaikan. Sesungguhnya
besar manfaatnya bagi mereka yang istiqamah, bagi mereka yang konsisten dalam melakukan kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Okey? Sebab setiap perkara yang baik, setiap perkara yang ada manfaat, maka Allah jadikan ia sebagai ibadah kepadanya. Allah akan terima sebagai ibadah kepadanya. Buatlah seikhlas hati, buatlah dengan penuh ketekunan, buatlah dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah buat dengan kerana terpaksa. Sememangnya first kali, sememangnya pertama sekali nak buat baik memang kena paksa agar dia menjadi terbiasa. Kalau tak paksa, maka ia akan menjadi tak biasa, dia akan takut, dia akan rasa malas untuk buat kebaikan tersebut. Okey? So kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa teruskan buat kebaikan agar ia memberikan jutaan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wak Yang, apa khabar? Selamat Hari Raya Mak Azai Batin boh. Selamat Hari Raya boh, Mak Azai Batin boh. Okay, insyaAllah sahabat-sahabat, ya, selamat Hari Raya Mak Azai Batin. MasyaAllah, Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, insyaAllah. Okay, sekadar itu dahulu perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya memberikan pelbagai manfaat, berjuta manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Saya sekadar berkongsi, bukan ingin mengajar tuan-tuan, bukan ingin mengajar sahabat-sahabat, tetapi kita kongsi-kongsikan kebaikan. Kita ulang-ulang kebaikan kerana kebaikan itu tersendiri dalam Quran pun diulang-ulang. Okey, insya-Allah. Daripada saya Farhan Fatani, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.